warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Dan terlebih dahulu saya ucap terima kasih banyaklah kepada pihak penganjur, khususnya Aipaksi ini, yang utamanya Cikgu Nasir lah, dan juga semua sahabat-sahabat yang terlibat. Seperti mana yang disebut tadi, lama cuti. Bila lama cuti tu mungkin kena refresh mula tu masalah daripada awal tajuk tu tak. Jadi seperti yang disebut tadi, sebenarnya perbincangan kita ni masih lagi bab yang ke-10 itu. Muka surat 127 kalau kitab saya ni, iaitu menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Jadi isu yang kita bincang ni isu sembelihan. Isu sembelihan yang dilakukan bukan kerana Allah. Walaupun boleh jadi dia kata nak ambil darah sahaja, daging tu kita nak makan, nak gulai lah. Dia kata kita niat kerana Allah, baca bismillah. Dia ambil darah nak bagi kepada bomoh itu termasuklah. Bila kata niat kerana Allah, dia tidak berkait dengan niat-niat yang lain. Alasan yang digunakan itu sebenarnya dia tidak tidak terpakai di situ. Boleh jadi ada yang kata begitulah. Kita niat kerana Allah, cuma darah ni kita tak guna juga. Apa salah kalau kita ambil bagi pada bomoh misalnya. Sebenarnya kerana itu. Itu pun tidak boleh. Sebab isu sembelihan ni isu yang agak sensitif lah. Dan dalam mana-mana kitab pun kalau menyebut tentang sembelihan bukan kerana Allah ni, dia pergi kepada tajuk syirik itu. Dia akan pergi kepada tajuk syirik kepada Allah itu. Jadi kena berhati-hati. Jadi dalam bab ini kena ingat balik lah. Kalau kita perhatikan bab ini dikemukakan kalau ayat Quran itu 2 dalil ayat Al-Quran. Dan kalau hadis 2 hadis. Kemudian dibincang, disyarah. Jadi seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, bahawa 2 dalil pertama iaitu surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 dan surah Al-Kautsar ayat 2 itu telah kita bincang sebelum ini. Jadi pada pagi ini sambungannya dalil yang ketiga iaitu hadis Nabi SAW. Cuba tengoklah. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ia berkata, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditha, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada saya, kata Sayyidina Ali. Rasulullah sebut pada saya 4 perkara. Kalimat tu makna perkara. Saya terjemah mafhum lah. Sayyidina Ali kata Rasulullah sebut pada saya, Rasulullah cerita pada saya 4 perkara. Penting ni perkara ini ni. Itu maksud dia. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat selain Allah. Allah melaknat. Sebut Allah yang melaknat. Allah itulah punca rahmat. Sebab laknat ni kalau mengikut ta'arif ulama, maknanya seseorang itu at-tardu 'anil rahmah, dijauhkan daripada rahmat. Tiba-tiba punca rahmat itu sendiri kata Allah, punca rahmatnya Allah sendiri kata mana kalau saya nak terjemah dengan bahasa mafhum, mana Allah tidak akan memberi rahmat kepada orang yang menyembelih binatang dengan niat selain Allah. Allah tak akan bagi rahmat. Rahmat ni apa? Kebaikan.
Ramai juga sebenarnya ulama dia kata rahmat ni apa yang ma yahtaju ilaih, ma nahtaju ilaih. Apa yang kita perlu pada perkara itu rahmat lah. Yang kebaikan lah, yang bersifat kebaikan. Tak kira apa saja. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang perlu dari diri kita. Tiba-tiba sakit. Rupanya tak cukup zat-zat tertentu. Kita tak tahu pun. Jadi, maknanya terhindar daripada rahmat, dijauhkan daripada rahmat. Bahkan Allah sendiri yang tidak memberi rahmat kepada orang yang menyembelih binatang, orang yang berkorban dengan niat bukan kerana Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah tidak memberi rahmat. Kadang-kadang kalau kita sebut Allah tidak memberi rahmat, tak nampak besar sangat dalam orang Melayu. Kena sebut laknat juga. Laknat ni bunyi berat. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan Allah melaknat orang yang mengubah sempadan tanah itu. Dia ubah batu sempadan tanah itu. Kalau zaman dulu dia tidak ada sistem seperti kita sekarang. Sekarang ni kalau ubah 4 kali sehari, dia apa sekarang ni? Sebab perkara itu sudah disistemkan. Makna kalau ubah pun dia ada juruku. Sistem sekarang ni susah lah. Cuma dia penipu adalah bentuk lain. Penipu adalah bentuk lain. Dalam bentuk tukar milik dan sebagainya lah. Nak ubah sempadan tanah sehingga jadi sempit. Orang yang berjiran dengan dia, itu dulu berlaku ketika tidak ada satu sistem seperti sekarang ini. Nak tentu payah balik. Sebab dia panggil batu sempadan itu dia ubah. Manarul ard, batu sempadan itu dia ubah. Dia buang. Dia tanam di tempat lain. Jadi sempit lah. Sekarang ni tak boleh buat begitu. Dengan sistem yang ada. Baik. Daripada hadis ini, cuba tengok syarah tu lah. Syarah hadis. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya terhadap 4 kejahatan. Baginda SAW menyebutkan bahawa Allah Ta'ala mengusir serta menjauhkan pelaku pesalah salah satu di antara perkara tersebut dari rahmat Allah. Maknanya kita boleh sebut 4 perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali ni, riwayat Sayyidina Ali, mana 4 perkara ni punca kita tak dapat rahmat. Punca dijauhkan rahmat. Cuba bayangkanlah kita hidup dalam keadaan tak dapat perlindungan Allah. Tak dapat rahmat Allah. Sedangkan rahmat ni puncanya daripada Allah. Orang kafir pun dapat rahmat daripada sebab tu dia boleh hidup senang itu. Tiba-tiba Allah kata tak dapat, sedangkan kita ni orang Islam. Maknanya itu satu perkara yang berat sebenarnya. Di bawah ini dihuraikan ke-4 perkara yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama, bertaqarrub, yakni berusaha mendekatkan diri dengan menyembelih binatang dengan maksud bukan kerana Allah. Perbuatan ini bererti memalingkan ibadat kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak berhak mendapat peribadatan. Kita ni bila kita nak ibadat, nak sembah Tuhan, kenapa hal lah? Sembah Tuhan ni bukan sembahyang saja. Bahkan hidup kita keseluruhannya adalah merupakan ibadat kepada Allah. Sebenarnya di sini saya senaraikan di akhir, sebelum kita berakhir program, saya akan sebut mengikut Syekh Imam As-Sanusi dalam kitab Muqaddimah dia tu. Dia senaraikan syirik ni ada 6 bentuk syirik. Sangat baguslah kalau kita tahu perkara itu. Saya akan sebut selepas ni. Ini saya catat secara ringkas. Baik. Yang pertamanya taqarrub, sembelih binatang. Dia rupanya begini, kalau kita baca kitab-kitab tentang agama, mana-mana ajaran salah, dia ada konsep sembelihan itu. Dia ada semuanya. Mendekatkan diri pada Allah dengan cara sembelihan ni, dia ada lah cara dia tu. Kita kata tu Hindu tu dia tak boleh sembelih lembu. Lembu dia tak bolehnya lain boleh. Orang boleh lagi ni sembelih nak. Lembu dia tak boleh sebab dia anggap sebagai makhluk suci, binatang suci. Tak apalah. Tapi biasanya ada. Baik. Itu yang pertama. Jadi perbuatan taqarrub itu, jadi sembelih dengan kerana Allah, tidak kerana Allah ni, dia bukan zahir itu, dia batin. Zahir ni nampak sembelih biasa begitu. Boleh jadi dia baca bismillah. Setengah tu menghadap kiblat, ada petua-petua tertentu. Itu zahir. Yang dimaksudkan di sini niat. Yang dimaksudkan di sini niat itu.
Zahir tu semua boleh buat. Dan yang dibincang di sini berkait dengan orang agama ni. Orang beriman. Orang kafir tu tak kira. Dah dia tu. Tentu dia bukan sembelih saja. Semua perkara bukan kerana Allah. Ni sembelih. Sebab penyakit ni, daripada hadis ni kita boleh dapati bahawa penyakit ni berlaku pada orang beriman. Kenapa berlaku? Sama ada salah faham, ataupun sudah lama terlibat dengan ajaran salah, ataupun apa-apa saja boleh berlaku. Maknanya orang Islam ni. Salat kerana Allah, puasa. Tapi sembelih ni kerana niat yang lain. Kalau kita tengok sembelih, kita akan kata betul, mengikut syariat. Boleh makan lah, zahir. Dia dengan Allah saja tahu. Ini maksudnya niat. Jadi ini bab sembelih lah. Makna kalau nak kira niat, mana semua perkara tu kena perbetul ke? Bukan bab sembelih saja untuk dapat kebaikan. Tak, kita bincang ni bab syirik. Bincang bab syirik. Kalau dia salat, dia tidak niat kerana Allah. Itu kalau dalam pembahagian saya kata Syekh As-Sanusi sebut tu, itu termasuk syirik yang ke-6. Dia panggil syirik asghar itu. Hak Nabi sebut dalam hadis tu. Riya, sum'ah dan sebagainya. Termasuk semua tu. Ujub tu termasuk semua tu. Baik. Itu kita bincang selepas ini. Kena perhatilah, sebab tu kena berbetul ke sungguh niat kita. Sebab agama Islam ni dia kena ambil kira dua perkara tu. Perbuatan zahir dan juga niat itu. Kalau rosak salah satu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat betul dah, cara pula salah. Nampak zahirnya betul perbuatan, tapi niatnya salah pula. Maka Allah tak terima. Baik, yang kedua, orang yang mendoakan keburukan kepada kedua orang tuanya dengan cara melaknat atau mencaci maki keduanya. Ataupun dia menjadi sebab ibu bapa dia dicaci. Itu saya terjemah ringkaslah, tidak baca sepenuhnya di situ. Mana maksud Nabi, seseorang mendoakan keburukan kepada ibu bapa dia tu sama ada secara hakikatnya begitu, zahirnya begitu sungguh. Ada ke anak ni doa keburukan kepada ibu bapa? Ada. Walaupun jarang berlaku, tapi ada. Boleh ada begitu. Mana teruk sungguh lah. Mana anak tu teruk sungguh tu, tak boleh nak bayar kita tu. Yang keduanya, dia menjadi penyebab dia caci ibu bapa orang lain, menyebabkan anak orang tu caci ibu bapa dia. Mana dia yang jadi punca ibu bapa dia dicaci. Jadi di sini kalau kita tengok dalam syarah-syarah baru dalam internet ni adalah, kadang-kadang dalam kitab tu tidak sebut mana pandangan ulama-ulama. Mudah sekali ni sebab zaman internet kita boleh rujuk. Taib saja hari ni dia sebut setiap dengan rujukan dia. Dalam kitab ni mudah, tak perlu pergi ke rak buku. Sekarang ni mudah. Berabuk dah kitab tu dah. PDF saja sekarang ni mudah. Tarik situ je. Sebab tu ada setengah ustaz kata, lah ni kerai punggung kitab bergerak. Dulu tak apa, bangun pergi cari kitab. Kadang-kadang masa Tok Guru mengajar, entah tu lah ambil kitab tu, anak rakyat saya ada situ waktu tu. Lah ni tak, duduk depan dia punya komputer. Ni cara sekarang, maknanya lebih mudah lah. Cuma malah lah pula. Tu masalah lain. Jadi ni antara yang saya sempat rujuk lah. Hak ni kalau kita nak perluaskan lagi maksud dia ni, termasuk juga seseorang yang melakukan perkara yang salah sehingga orang kutuk ibu bapa dia. Dia tidak caci ibu bapa orang lain, tapi dia melakukan kesalahan sehingga orang tanya, anak siapa tu? Anak dia tu lah. Ayah dia jauh ketemu, mari semua. Kadang-kadang mari tutup dia punya air paksi ni, tak ingat hari tu tak ada kelas. Nak ayah jauh nah tu. Mari katakanlah begitu. Tiba-tiba dengan sebab anak dia buruk ibu bapa ni. Kan ada kes biasa saya sebut secara umum. Ada kes sampai ibu bapa lari pergi ke Johor, tak malu perbuatan dia. Tak kelik-kelik. Ada berlaku ni. Jadi malu ayah dia. Seolah mana ayah dia jadi terkutuk seperti dia juga. Pada ayah dia tu tak bersalah pun. Itu boleh termasuk juga. Mana dia telah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik ayah dia. Ada yang sebut begitu. Tetapi asal hadisnya tidak begitu. Asal hadis ni maknanya caci lah. Dia kutuk ibu bapa orang lain. Kan kutuk ibu bapa ni dia benda yang sensitif tu. Perkara yang manusia tak kira agama, tak kira bangsa tak boleh terima tu perbuatan tu. Tiba-tiba dia buat begitu dengan sebab tu orang kutuk tu. Dosa dia seperti dia kutuk ayah dia sendiri. Dosa dia seperti dia kutuk ibu bapa dia sendiri. Maknanya besar tu. Dosa tu besar. Dia dalam agama Islam kita ni, dia begitu sifat dia. Kalau kita perhatikan dalam hadis, satu-satu perbuatan tu walaupun perbuatan tu sama, tapi dalam keadaan tertentu dia jadi lebih besar dosa. Misalnya zina, semua orang tahu dosa besar tu. Tapi kalau berzina dengan jiran,
isteri jiran. Ataupun suami je bila isteri jiran. Itu makna suami jiran juga tu. Dosa dia lebih besar lagi. Dosa dia lebih besar lagi. Tipu harta besar, tapi tipu harta anak yatim besar lagi dosa. Tipu belaka, zina belaka, tapi keadaan-keadaan tertentu dia jadi lebih besar. Rupanya dia tahu waktu. Sebab apa dia kata Aisyah berzina dengan Talhah tu? Sebab Talhah tu jiran Nabi dalam syurga. Jahat sungguh Syiah ni. Pandai cara dia. Jahatnya Talhah ni, dia bukan berzina dengan orang biasa, dia berzina dengan Aisyah. Sebab Nabi kata haza jari fil jannah. Ni jiran aku dalam syurga ni. Dia pun kait berzina dengan isteri Nabi. Tu satu perkara. Jiran pula tu. Sebab Nabi sebut berzina dengan isteri jiran dosa dia lebih besar. 10 kali ganda ada disebut dalam riwayat. Cuba bayangkanlah. Jadi kita kena tahu. Supaya juga dusta. Semua kata dusta besar. Tapi kalau dia berdusta atas nama Nabi, tu berat benar tu. Berdusta atas nama ayah, atas nama tu, ialah besar juga. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi, dia jadi besar. Sebab apa? Sebab berkait dengan agama. Kena beringatlah kita nak kecek bab agama ni. Kena beringat, berhati-hati. Kalau tidak, takut tak padat kebaikan hok buat, nak tampung dosa hok sebesar itu tu. Siapa Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Satu ni saya terjemah mengikut satu terjemahan lah. Biar dia buat gitu. Perbuatan dia tu supaya dia sedia tempat dia sendiri cari kursi dalam neraka untuk dia. Mana tak ada orang lain lah sumbat dalam neraka tu. Dia sendiri pergi. Selain nak ayatnya hukum besar, nak ayatnya hina, manusia tak boleh beza syurga dengan neraka ni. Hina tu. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil amar ghaib, kena? Amar ghaib tu maknanya biar. Biar dia nak cari tempat dia sendiri neraka, biar dia buat. Kita boleh terjemah gitu. Amar ghaib tu. Misalnya dalam kitab, dulu saya pening juga. Kita tak erti nak terjemah. Tapi bila saya tanya, mati dah Ustaz Labik kita dah. Dia kata man ara falyabhas man arada an yabhath. Nak terjemah macam mana tu? Sebab kalau dalam amar ghaib ni biasa terjemah hendaklah. Dia kata tak. Terjemahnya biarlah dia nak bincang, biar dia bincang. Falyatabawwa maq'adahu, biarlah dia nak masuk neraka, biar dia buat sendiri, biar dia usaha sendiri untuk masuk neraka. Jadi maknanya Nabi sebut situ orang yang berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi ni ulama sebut tidak semesti dia menyebarkan hadis palsu, tak mesti. Menyebarkan hadis palsu dalam keadaan dia yakin hadis tu palsu, hak tu memang jadi kafir dah tu. Ni menyebarkan hadis palsu ni selain daripada berdusta atas nama Nabi ni, selain daripada menyebarkan hadis palsu, termasuk juga adalah menonjolkan amalan yang tidak daripada Nabi tapi dikatakan Nabi buat. Ataupun dia ni watak agama, dia buat sesuatu yang berbentuk agama sehingga difahami itu ajaran Islam, ajaran Nabi, juga termasuk dalam berdusta atas nama agama. Maknanya dia ada keluasan maksud dia tu. Kena berhati-hati. Kita ni orang agama. Dengan pakaian kita, orang tahu dah kita ni orang agama. Kita buat sesuatu, masyarakat awam tak tahu apa, dia kata, tu agama dah tu. Maka pakai ikut ramai-ramai. Tu seperti berdusta atas nama Nabi. Orang sanggup habis harta kalau berkait dengan Nabi ni. Tu bahaya tu. Kena berhati-hati. Sebab tu saya sentiasa sebut, saya mengajar hadis. Hadis-hadis tak tidak. Jadi bagaimana kita yang kita kata pelajar ni nak jadi ejen penyebar hadis? Bagaimana? Jelas ulama sebut. Tampil ke sunnah. Tak payah bercakap, tak apa buat sunnah. Biar orang faham. Maknanya kita sedang menyebarkan hadis. Sama juga seperti berdusta atas nama Nabi. Dia watak agama, orang kenali sebagai agama. Dia tampilkan perbuatan yang sebenarnya tidak daripada Nabi. Tetapi penampilan itu dalam konteks agama difahami sebagai agama oleh orang awam, orang agama pun ikut dia. Padahal tidak. Itu juga termasuk dalam berdusta atas nama Nabi melalui lisanul hal. Na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan itu Nabi kata seperti dia sendiri. Biar dia nak sedia ke tempat dia dalam neraka, biarlah. Royak pun tak dengar. Duk tolong je muda apa tua. No. Biar. Itu maknanya terjemah itu. Jadi berhati-hatilah. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan yang mana sepatutnya orang itu akan dapat hukum syarak, tapi dia lindungi. Lalu dia menghalangi dengan sebab dia melindungi, tak kira lindungi ni dalam bentuk apa saja.
Boleh kias sendiri. Mana bayangkan kalau dia tu kita kata pihak pembesar negara, kerajaan. Dia hakim. Dengan sebab itu kroni dia, keluarga dia, sepatut kalau orang lain kena hukum dah kalau ikut prosedur biasa. Tapi tak kena kerana dia tu ada kuasa, ni termasuk juga. Mana daripada setinggi-tinggi kedudukan seorang siapa serendah-rendah, dalam bentuk apa sahaja kalau ada unsur melindungi orang salah, sepatutnya kena hukum dah tu. Tak kena kerana campur tangan dia, maka perbuatan dia itu seperti menghalang hukum agama dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ataupun dia reda kepada bid'ah dalam agama dan dia berakui reda. Dia tidak sekat, dia ada kuasa. Dia tak sekat, dia boleh sekat. Sebab dia yang bui tauliah tu. Tapi dia tak tarik. Alasannya begini. Sebab salah seorang tu dia sebut, ya, kita tidak bertindak sebab ustaz tu. Dia bukan kata, Nabi kata. Sebenarnya ucapan dia ni sebelum PKP lagi. Sebab kita pernah report bersatu kes pada dia. Lepas tu bila dia teliti, dia kata dia tak ada kata, Nabi kata. Tengok, tak faham. Padahal ulama dalam kitab klasik pun sebut ni, saya fitnah atas nama Nabi, tak semesti saya berhadis palsu. Melaksanakan ajaran yang nampak agama. Padahal bukan agama pun. Dan dia tu orang agama. Menjadi ikutan masyarakat. Itu seperti menyebarkan hadis palsu. Dia bukan bercakap tentang buat rumah tu. Bukan bercakap tentang perkara. Bercakap tentang agama tu. Berat semua. Saya kata ke dia kecek atas masjid. Sedang kuliah agama tu bukan kuliah tentang masak ke atau buah-buah tempat tedok tu. Tapi berat orang agama ni. Bunyi khabar PhD tu. Teruk tu. Sehingga kita jadi sakit kepala. Dia tak ada apa-apa. Kita sakit kepala. Dia kata apa lah jadi lagu ni. Dia kata selagi dia tak biar ke dia lah. Dia kata moga dia tidak kata Nabi kata begini. Dia tak kata. Orang sesat ni cerdik juga. Berat semua. Tak tahulah. Gitulah. Boleh fikir sendiri lah. Lepas tu ada pun dia kata Nabi kata hadis palsu betul benar. Tak bertindak juga. Tak juga. Ni berat tu. Mana dia melindungi ahli bid'ah tu. Mana ahli bid'ah tu boleh bebas aktif. Kerana dia kita nak bertindak tak boleh. Sebab kita ni bukan ada kuasa pun. Berat tu yang menanti dia di hadap akhirat. Saya nak sebut lagi sini biar dengar. Kita akan dakwa dia di hari akhirat. 3 kali dia sebut sekali ni. Kita akan dakwa di hari akhirat. Kita tak akan biar saja. Sebab ini bukan isu peribadi. Ini isu agama. Teruk sangat. Bebas buat-buat tu. Bahaya. Benda ni dia isu-isu yang berkait dengan akidah. Dia tidak boleh biar. Dia mesti dimatikan pada tunas dan benih dia tu lagi. Kalau dah dia berkembang ramai jadi ikut tu jadi Syiah dulu. Tahun 79 tu sudah ada dah ulama luar negara. Sudah ada dah ulama dalam negara pun. Tapi orang tak nampak. Bila sudah berkembang biak, sampai sekarang ni generasi ketiga di sini. Generasi ketiga. Cuba bayangkanlah. Yalah kita tahu sendirilah, boleh faham sendirilah bagaimana cuba tengok dalam internet. Bukan seorang dua je bercakap. Kadang-kadang perbuatan tu nyata syirik tu. Nanti lepas ni pembahagian kita nak kategorikan syirik mana tu. Mengikut Syekh An-Nasuri, Syekh An-Sanusi dalam kitab Al-Muqaddimah. Itulah penulis Ummul Barahim itulah. Baik, yang keempat, orang yang mengubah dia punya batu sempadan tanah. Yang mana batu sempadan itu fungsi dia untuk menyatakan hak tanah individu tertentu. Dia ubah tu. Ubah ni maksudnya satu ketika mana sistem tanah tu tidak sistematik seperti sekarang lah. Mana penting sangat tu. Kalau dulu, kau ingat kalau zaman dulu pun mengikut orang tua kita, kadang-kadang tara tanah tahu dengan pokok besar. Pokok besar tu lah tara tanah ayahmu tu. Enggak mampu kerah pokok tu. Dah, atau punya sodok ke jailan lah. Kalau zaman tidak ada sistem seperti sekarang ni, susah tu. Tapi sekarang ni orang tak ubah dah tu. Dia ubah dalam bentuk lain pula. Jenayah tu lebih canggih lagi. Sesuai dengan perkembangan zaman ni tau. Akhir sekali dia ubah tu. Dalam sistem. Tengok nak pergi bayar cukai. Mana jadi nama orang lain. Tak gerak batu tara tu. Tapi jadi nama orang lain. Enggak orang kita lah ni dia kira dokumen. Dia tidak kira hak tu. Dokumen tu Allah tak kira. Dia kira hak siapa. Tu dalam agama kita. Sebab tu hari akhirat. Bila berlaku kita tanah ke apa. Dia tidak minta. Cuba tengok file macam mana. Malaikat tak minta tu.
Hak siapa? Kamu ubahlah setara mana pun, hak tu dia ambil kira. Tu dia ada, sebab tu mahkamah Allah ni dia tak serupa mahkamah dunia ni. Mana orang tak boleh nak menipu. Jadi begitu. Jadi dengan cara memajukan atau tak kiralah dia sama ada dia kurang ataupun macam mana, ikutlah asalkan berlaku kezaliman dari sudut mengambil hak orang lain dari sudut tanah. Kenapa disebut tanah? Kenapa disebut tanah di sini? Sebab tanah ni dia jadi pesaka. Biasanya aset kekal orang panggil. Banyak ke 7 generasi. Kita pun tidak tahu, sebab tu kita kena sentiasa berdoa. Tanah yang kita miliki daripada ayah kita tu, kita pun tidak tahu, boleh jadi generasi ke-7 tu ada tipu tanah orang. Cuba fikir bagaimana. Ada setengah ulama kata tak berdosa, kita tak tahu. Dah tak ada orang tuntut tu. Muka tu asal pun dia tidak tahu. Dah bawa dulu tanah tok dia asal ni. Tetapi ad-dararu la yuzalu qadiman. Ulama guna kaedah. Perkara mudarat, perkara tak betul ni, dia tidak jadi betul walaupun 1000 tahun. Tetap tak betul. Maknanya orang yang mula-mula melakukan penipuan itu dan orang yang tahu, dia akan berdosa beribu tahun lah. Kalau tidak dikembalikan semula tanah kepada orang yang berhak tu. Lepas tu nak buat macam mana tu? Situlah ada cara Islam ni dia panggil tazkiyatul mal. Kita bersihkan harta dengan sedekah. Boleh jadi boleh hilang dengan perkara. Tetapi hak mula-mula melakukan kesalahan. Nenek kita yang keberapa? Datuk kita. Cuba bayangkanlah. Sudah beberapa ratus tahun dah dia sentiasa mendapat dosa. Kadang-kadang tanah sudah dijual beberapa kali dah. Beberapa tukar nama dah kita kata. Penama tu berubah-ubah. Sudah dapat hasil dah. Duit sudah dibelanja. Bagaimana? Rosak tu punya kehidupan manusia tu. Mana tanah ni berat. Yang kedua, tanah ni dibina rumah, ulama kata. Rumah tu tempat kita ibadat. Duk makan, duk ibadat, duk baca Quran situ. Lagu mana tu? Sebab tu setengah ulama kata kadang-kadang Allah nak qadakan tidak berkat tu, Allah qadakan kepada anak cucu dia. Na'udzubillah lah ke. Dia yalah Maulana apa sebut tu boleh jadi berlaku begitu. Boleh jadi tu. Sebabnya dalam hadis kan ada Nabi sebut, saya tak ingat hadis tu, Nabi suruh kita bersihkan anak cucu kita dengan kita jaga hukum halal dan kita nak anak cucu kita berkat, kita kena jaga hukum halal dan haram. Tu cara dia. Maknanya ada kaitan tu. Kena jagalah dia. Baik, itu maksudnya. Baik, faedah kesimpulan daripada hadis ni. Yang pertama, menyembelih binatang korban dengan niat selain Allah hukumnya adalah haram dan tingkatan haramnya sangat besar. Sebab dia boleh pergi kepada bab syirik kepada Allah. Demikianlah menurut pandangan syariat Islam, baik yang disembelih itu unta ke sapi ke ayam ke haiwan ke. Selepas ni kita akan jumpa hadis berkenaan dengan lalat itu. Kerana seekor lalat tu masuk neraka. Kita kata sembelih mana tak lalat, tekak tak nampak. Tak apa, kita bincang selepas ni lah hadis tu. Yang kedua, menyembelih binatang untuk selain Allah adalah syirik dan dosa besar yang paling besar. Apa nak ayat Quran? Innallaha la yaghfiru an yushraka bi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tak, kita ayat tak ada syai'a, tak ada. Tak ada. Kena buat syai'a. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan maafkan seorang itu kalau mati dalam keadaan bawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan ampunkan. Kalau katalah kita meninggal, na'udzubillah lah, kalau kita meninggal dalam keadaan dosa besar tapi tidak syirik, ada kemungkinan. Dan di situlah terletaknya syariat minta ampun. Kita doa keampunan kepada orang mati. Sebab selagi tidak ada syirik. Tapi kalau sudah ada syirik, tak ada faedah. Tidak berguna doa orang hidup pada orang mati. Itulah besarnya tauhid tu. Mana kena jaga tauhid tu. Sebab apa? Dia ada manfaat tauhid walaupun kita mati. Kalau masuk neraka pun dia tidak kekal. Itu kebesaran tauhid tu. Perkara tu paling besar. Jadi kena jaga sangatlah. Yang ketiga, menyembelih korban adalah ibadat. Oleh kerana itu wajib dipersembahkan niat tu hanya kepada Allah. Bila kata ibadat, kena ingatlah muka surat 10 dulu. Ingat muka surat 10 dulu. Apa maksud ibadat? Buat apa yang Allah redha. Kena ingat tak? Muka surat 10. Takrif ibadat. So kau tu tajuk tak ingat, mu tinggal lama no. Musim PKP nak mana? Gitulah. Ada tengok dalam internet tu, dia buka kitab tu. Dia ngajar anak murid senyap. Rupanya kitab lain dia bawa. Ada dalam internet. Lucu sungguh. Malas sebutlah ustaz mana tu. Mujulah kita tak sapa gitu lagi no.
Ngajar dia sikit, masuk dah lah. Anak murid tanya kitab ke dia, Ustaz awak tu gitulah lebih kurang. Lucu sungguh. Oh dia. Jadi salahnya salah PKP lah, bukan salah dia. Nah. Aduh, macam mana? Tapi tak apalah. Mana boleh mengajar juga salah bawa kitab pun. Baik, yang keempat, cuba tengok ni. Haram melaknat mencaci maki ibu bapa. Mana ibu bapa orang lain? Ibu bapa kita sendiri, iyalah ibu bapa orang lain pun tak boleh. Baik secara langsung ataupun kita menjadi penyebab ibu bapa kita dilaknat oleh orang lain. Seperti yang kita bincang tadi lah. Itu termasuk dalam dosa besar. Kena ingat bila sebut dosa besar ni, dia mesti melalui prosedur taubat yang khusus. Dia tidak hilang dengan semata-mata sedekah. Tak. Dia mesti melalui prosedur khusus. Menepati rukun taubat, kehendak taubat. Yang kelima, haramnya menolong maupun melindungi para pelaku kejahatan. Tidak boleh. Itu termasuk dalam bersekongkol dengan dia lah. Bahkan cenderung pada zalim pun sudah haram dah. Ni dia terlibat dah tu. Kalau dia menolong, menjaga, dia pula jaga sehingga terlepas daripada hukum, itu makna dia sudah bersekongkol, itu haram. Nyata haram. Haramnya meredai atau setuju, tambah satu lagi, atau membiarkan bid'ah. Tambah satu lagi tu. Atau membiarkan bid'ah. Apa bentuk bid'ah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketujuh, haramnya mengubah batu sempadan tanah dengan tujuan untuk mengambil hak orang lain. Jadi hak ni pun kena ingatlah, kalau dalam konteks kita sekarang ni, makna kalau kita nak bercakap tentang tanah juga, maknanya kita merampas tanah orang lain dengan apa cara sekalipun, itu hukumnya haram. Dah haram besarnya dosa tu. Sebab apa tadilah? Boleh jadi masalah dia jadi harta pusaka, buat rumah di tanah tu dan sebagainya. Banyak berlaku ni, ni pun ada berlaku ni. Ni dalam ketika saat kita bercakap ni, yang saya kenal lah. Yang saya kenal. Tanah tu, dia satu keping tanah. Sebab ni dibawa pada saya. Minta supaya kita tolong nasihat pada ni. Ni, kira 3 orang adik-beradik, 2 perempuan, 1 lelaki. Ayah dia bagi tanah. Tak tahulah macam mana dia bagi pada hak kakak tu nama. Tu. Jadi tak sempat. Jadi bila ayah tu meninggal, jadi dia lambat-lambat ke dia punya masuk nama 2 orang lagi tu. Kekal nama dia. Siapa anak besar? Bila anak besar, anak cerdik ni, bila dia tengok tanah tu nama mak dia, dia tak sebahagi pada pak saudara dia 2 orang lagi. Mak saudara dia. Cara mana dia buat? Dia pakak buat rumah atas tanah tu. Pokok dia. Dapat dara dia pun sudah meninggal dunia. Bawa geripok pun dia lebih nebula, dia ada sistem dia lah. Jadi tak boleh. Macam mana? Tu jelas semua orang tahu. Mana kalau pergi ke mahkamah tu, kalau nak saksi boleh bawa berapa putih bah tu. Saksi tu. Orang kapur tahu belakang ni tanah siapa. Baik tak apalah, di segi dunia dia menang lah, kita kata di mahkamah ada. Tapi hari akhirat macam mana tu? Sebab pak saudara dia sebut pada saya, kita tak reda dunia akhirat. Mak saudara dia pun lari. Tak mau tengok, dia sedih. Macam mana adik-beradik boleh buat begitu, sama-sama adik-beradik. Pergi, sewa tempat lain. Dia kuasai buat rumah di situ. Sekarang pun boleh berlaku gitu. Lepas tu bagaimana dengan salat dia di rumah tu? Dengan baca Quran ibadat. Sedangkan kalau kain curi pun salat tak boleh pahala. Dia sah di segi pekah semaya tu. Tapi tak ada kelebih langsung salat itu. Na'udzubillah min dzalik. Mana benda tu boleh berlaku sekarang lagi. Padahal anak dia tu sebaya saya je. Tapi susah manusia bila harta kita nasihat pun tak terima. Maknanya di situ dia sudah tidak dapat kebaikan. Sentiasa dilaknat oleh Allah setiap saat. Tak tahulah, tapi orang ni tidak mikir gitu asal keboleh ya. Kecek gitu pun tak boleh gapo pun. Aku dosa pun boleh tanah. Kadang-kadang manusia ni gitu, susahlah kita berusaha dengan orang dunia ni. Tu. Tapi agama ni perkara yang nyata, bukan main-main. Realiti lah agama ni. Agama ni realiti, bahaya. Agak-agak dia dengar lah saya sebut gini. Agak nyata dah tu. Kalau dia dengar tahun lalu, dia lah tu kita maksud tu. Nak buat macam mana? Baik. Cuba tengok lagi. Yang ke-8. Bolehnya melaknat orang-orang fasik secara umum tanpa kita menentukan individu secara khusus. Boleh kita laknat. Tapi teruk sangatlah. Sebab tu ulama sebut jangan kita laknat. Mudah-mudah laknat itu. Jangan.
Kerana ada kesilapan sikit sebanyak pun kita laknat. Sebab tu dia kata boleh ni mana harus. Tapi saya lebih kepada berdasar pada kita tengok dalam kitab lain, itu tidak termasuk. Ramai ulama kata makruh paling kurang. Tak boleh mudah-mudah sebab laknat ni dia berat, dia doa berat sangat tu. Malah kalau laknat ni mana kita doa kepada Allah supaya jangan bagi rahmat pada dia, tak berat tu. Berat tu. Sebab tu tidak boleh, jangan mudah-mudah lah. Kecuali orang tu jahat sangat kita kata. Sehingga ramai orang sesak ke dia. Nasihat habis cara dah nasihat. Tak terima. Mungkin lah. Doa biar Allah mati awal. Kalau tidak nyanyi kat orang. No? Boleh lah, boleh. Lepas tu kenapa ustaz tak doa supaya dia terima hidayah? Doa dah. Tak jadi apa. Ustaz juga yang kata gitu tu. Sebab dia bimbang dia kata. Dia kata nak doa depan Kaabah. Tu dia. Masuk lalu doa tu. Tak tahu dia faham lagu mana. No? Dia maknanya boleh sebenarnya. Kalau siapa melampau. Tapi sebaik-baik doa kebaikan lah dulu. Minta Allah bagi hidayah. Cuba dulu begitu. Sebab itulah perkara-perkara ni dia tak sudah dengan hukum juga. Dia tak sudah dengan kuasa juga. Pihak berkuasa tu kena ambil tindakan. Kalau tidak, begitulah. Sebab kalau pihak kerajaan tak campur tangan, tak akan selesai masalah. Masalah lagi kalau pihak pergi autoriti pun lagu tu juga kepala otak. Tu berat benar. Lebih kurang ya. Cuma hak tu lebih. Dia ni kurang sikit. Kalau begitu, nanyalah kita masyarakat awam. Kena berhati-hati ya. Sebab sayanya begini. Biarlah saya sebut. Jadi daripada pengamatan kita, apa yang berlaku tu adalah merupakan peningkatan daripada hak mula-mula dulu. Dia bukan bermula di situ. Hak kita nak nampak sibuk. Bukan bermula di situ. Dia ada asas dia sebelum tu lagi. Apakah dia berhenti di situ? Tidak. Ajaran salah ni tidak berhenti. Dia bergerak juga. Dia akan naik ke satu tahap lagi. Nak tengok hak sudah sampai ke tahap lebih, tengok negara, ialah negara di Nusantara ni juga. Sampai mereka ialah sembah kubur. Yang sebut pada saya ni masih hidup lagi sekarang. Seminggu dia pergi, dia tengok saya nak sebut ni. Ni sampai mereka beratnya. Mana hari-hari tertentu bawa anak murid satu madrasah pergi ke kubur, bercakap dengan guru yang mati dalam kubur. Hidup gini di kubur, dia bercakap. Dia kata minggu hadapan saya nak pergi umrah. Dia pun senyap mentah. Dia dengar guru dia jawab, tidak kau tolong tu. Lepas tu dia kata sebelum pergi umrah tu dia nak mengahwinkan anak dia. Kalau Tok Guru boleh hadir kat Malik, dia pernah. Lepas tu dia suka, seolah dia dengar respon daripada guru dia tu. Rupanya dia begitulah. Kita pun nak kata macam mana tak tahu tu. Bila saya dengar kata berat ni kau siapa tahap ni. Lepas tu saya sebut tadi, sahabat saya tu ustaz lah dia. Dia MA dalam pengajian hadis ni. Dia pergi tu, dia kata popok dia ni bila dia buat sambutan haul tu, tahunan tu, hari kematian tu, adalah upacara, saya tidak cerita itu, panjanglah cerita tu. Bila selesai program tu, dia isap rokok secara berjamaah. Bukan sekadar semaya Jumaat dah. Dia longgokkan rokok tu sebab dia puluh-puluh ribu ni duduk di kubur Wali Songo ni. Dia ada lah situ. Saya tak sebut lagi lah siapa-siapa lain yang ada tu, takut terkejut pula. Dia pergi. Dia longgok tu, dia isap rokok ramai-ramai. Banyak kira asap naik ke atas tu dah. Dah ramai ni, rokok udah garam. Terima begitu. Siapa begitu sekarang. Tempat kita tak berlaku lagi isap rokok berjemaah ni. Tak tahulah dia baca dok niat lagu mana tu dah. Tapi di setengah tempat sudah berlaku. Kalau kita tidak jaga ni, tidak kawal, tidak berterhawa, dia boleh mari tu. Sebab hak berlaku ni pun bukan hak awal ni, hasil daripada hak dulu. Tu ni mana peringkat berat dah. Bila dia merasakan dia sudah ada orang-orang tertentu yang backup dia, yang menjadi tulang belakang dia berani, dia teradah dulu beberapa perkara, tak ada siapa bertindak pada dia, dia berani. Dulu dia teradah gini dah, tak ada siapa kata apa. Saya di kubur Tok Kenali ni, kita lahir di Pondok Tok Kenali, kawasan Pondok Tok Kenali. Daripada umur saya tak pernah dibuat sama tehu sehari suntuk sehingga berakhir dengan program selepas asar pergi beramai-ramai berzikir di kubur Tok Kenali. Tak pernah berlaku. Tapi dengan kedatangan orang yang bawa ajaran salah naik kapal terbang mari luar negara ni, dah 2 tahun berturut-turut. Dan baru ni tidak jadi tahun ketiga sebab PKP lah.
Sebelum tu 2 tahun tu. Dia berharap daripada masjid tu kenali. Siapa kubur tu kenali. Sebelum ni tidak ada. Sebab dia buat tahun pertama. Tak ada siapa kata apa. Biar ke. Dia main muzik dalam masjid. Pun tak ada siapa kata. 2 kali dia buat. Kali ketiga kena PKP. Sebab tu tak buat. Mana kalau sesar PKP ni mungkin buat pula. Sebab dia terah tu tak ada orang marah. Padahal tak jauh tu jarak tu. Tepat dia buat tu dengan pejabat kadar tak jauh tu. Nah. Tapi pihak kadar tak bertindak tu yang kita sedih tu. Nah. Bomba kau tidak pergi sembuh air duk. Bahaya, na'udzubillah min zalik. Boleh hadiah tak tahu ke saya tahu sebab saya pergi. Saya pergi jumpa anak murid dia hak kata hak teruk tu. Oh, teruk. Anak murid dia umur 25 tahun. Tak siapa 25 tahun. Ada dak pot daun dia tahu sini. Pot daun dia bawa saya. Tak usah ngakulah pot daun tu biar dulu. Cuma saya nak ayat ni bila pergi tu saya klik, saya mikir banyak kau. Kita pergi tu dia tunjuk dah kepada kita. Tanpa segar silu dia letak gambar Habib Omar. Saya kata dia tanya saya gambar siapa? Dia tanya kita. Dia nak tahu. Saya kata, rasa apa je tengok no. Dia sebut gambar tu dia akan bawa ke mana-mana. Dalam bilik air tak bawa. Nak tidur dia akan letak di bawah bata. Dia kata kalau rasa gundah-gundah dia akan tengok gambar tu jadi tenang hati. Tak berat tu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ni ala bi apa ni? Bi ru'yatis surati. Dengan tengok surah tu jadi tenang hati. Tak rasa tu. Tak rasa tu. Hak kata ala bi zikrillah ni ala bi ru'yatis surah tu. Nah, dengan tengok gambar tu tak rasa tu. Anak murid dia lah tu. Pergi ngaji Jordan 2 tahun terpengaruh dengan ajar ni pergi ke Yaman itu. Bumi Aulia konon itu nah. Akhir sekali jadi gitu. Saya nak buat apa? Jadi sejak saya bercakap dengan dia tu kita pun tidak bangga. Kita nak tahu apa yang ada dalam dia punya pahaman dia. Teruklah. Tu. Waktu ngaji tu tak kahwin lagi kena penyakit tu. 2 tahun mengaji di Jordan. Kemudian berhenti di Jordan, pergi belajar di Yaman itu, Hadramaut tu. Coba bayar kita nak murid dia tu. Jadi maknanya kesan tu sudah ada, memang ada. Jadi makna bahayalah. Sebab tu kalau tidak sekat, kita boleh tengok banyak perkara-perkara dulu hanya kita baca dalam kitab, kita boleh tengok dengan mata kepala sendiri. Itu bahaya. Baik, seterusnya cuba kita tengok dalil yang keempat, dalil yang terakhir lah. Daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannah rajulun fi dhubab wa dakhalan nar rajulun fi dhubab." Qalu, "Kaifa dhalika ya Rasulullah?" Qala, "Marra rajulan ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an." Qalu li ahadihima, "Qarrib." Qala, "Laysa 'indi shay'un uqarrib." Qalu lahu, "Qarrib walau dhubaba." فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Daripada Tariq bin Shihab. Boleh tengoklah bawah tu Tariq bin Shihab ni, mana ulama khilaf dia ni sahabat ke tidak. Kalau Hafiz Ibn Hajar kata sahabat ni, tapi ada yang kata tidak sahabat. Tapi dia pernah tengok Rasulullah. Tapi tak pernah dia bercakap dengan Rasulullah. Mana ada kenyataan dia kata dia pernah tengok Rasulullah. Mana Rasulullah tak tengok dia. Tu. Sebab tu ramai yang kata dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Status dia tabi'in. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata dia ni sahabat. Maknanya kalau kita terima pandangan Hafiz Ibn Hajar, makna riwayat dia ni, maknanya tak apalah. Sebab dia sahabat, bukan tabi'in. Begitu, tak apalah tu dia boleh dalam internet boleh. Kalau nak tarik dalam internet nama dia Tariq bin Shihab ni, dia ada kenyataan ulama khilaf tu tentang dia ni. Hafiz bin Hajar Al-Asqalani kata dia ni sahabiyun, seorang sahabat. Tapi bukan sahabat yang terkenal lah. Tak apalah. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang, ni saya berdasar pada Arab ni lah sebab untuk mudah faham Nabi kata ada seseorang masuk surga kerana seekor lalat. Dan ada pula seorang yang lain masuk neraka kerana sebab yang sama. Lalat juga. Jadi sahabat tanya, "Guana jadi?" Kita jumpa ke Kelantan mudah. Dia bahasa nipis sikit lidah. "Guana jadi gitu, wahai Rasulullah?"
Kih lalak masuk surga, kih lalak masuk neraka. Mana tu jadi gitu? Minta pencerahan lah tu. Ya, Nabi kata gini, cerita ni berlaku zaman dulu. Ulama kata zaman Bani Israel, bukan umat Nabi ni, kih ni. Di mana ada dua orang. Dia lalu, dia nak balik ke kampung halaman, dia lalu di satu kampung, yang mana penduduk itu sembah berhala. Jadi siapa-siapa nak lalu ke kampung dia mesti berkorban binatang untuk dipersembahkan kepada sanam itu, kepada berhala itu. Itu syarat dia, baru boleh lalu. Kalau tidak, tak boleh. Dan kalau tak buat gitu, dia akan bunuh lah. Tu. Jadi berlakulah pada dua orang ni. Jadi, mana tidak boleh lalu kecuali sembelih binatang. Apa saja. Tidak syarat binatang itu besar. Apa saja binatang. Maka mereka kata kepada salah seorang daripada dua orang itu, qarib, berkorbanlah, yakni taqarrublah kepada berhala ni dengan menyembelih binatang. Jadi lelaki orang itu kata, laisa indi syai'un uqarrib, saya tak ada apa-apa binatang pun. Nak sembelih apa? Saya tak ada. Mereka pun kata, korbanlah walaupun seekor lalat. Mana bunuh lalat. Tebuh lalat biar mampu, tu tak? Lepas tu niat untuk taqarrub pada berhala tu. Maka dia pun buatlah begitu. Mana dia matikan lalat dengan maksud korban untuk berhala. Faqalu sabilahu, maka dia pun dibiarkan lalu, tidak diapa-apakan. Fadakhalanna, dengan sebab itu, fa' tu dia panggil fa' lil akibat lah tu. Maka dengan sebab itu masuk neraka dia. Gitu. Baik. Dan penduduk kampung tu kata kepada seorang lagi, qarrib, bertakarrublah dengan menyembelih binatang, barulah kamu akan dibiarkan, dilepaskan untuk lalu jalan ini. Maka orang itu berkata, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan berkorban apa saja semata-mata untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau kerana Allah, saya akan buat. Kalau bukan kerana Allah, saya sekali-kali tidak. Dia kata begitu. Maknanya dia jaga akidah dia. Lalu mereka memenggal lehernya. Fadarabu unuqah. Lalu mereka memenggal lehernya. Pancung dia lah. Matilah dia. Dalam keadaan mempertahankan akidah itu. Akidah tauhid. Fadakhalal jannah. Maka masuk surga dia kerana jihad dia tu. Masuk surga dia. Baik. Cuba tengok syarah hadis ni. Ya? Nabi SAW menceritakan tentang bahaya dan buruknya syirik. Nabi sebut pada sahabat dia. Satu kisah yang berlaku. Ada seseorang yang masuk surga kerana seekor lalat. Tetapi ada pula masuk neraka juga kerana seekor lalat. Maka di sini Nabi membuat perincian dengan berkata bahawa kedua orang tersebut, mana ulama kata cerita ni nampaknya berkait dengan zaman dulu Bani Israel lah. Begitu. Jadi bila mereka ingin melintasi suatu tempat yang di perkarangan tempat itu diletakkan sebuah berhala, siapa pun yang bermaksud melalui tempat tersebut diwajibkan menyembelih binatang sebagai bentuk taqarrub untuk mendekat ke diri pada berhala dan sebagai untuk ta'zim kepada berhala, mengagungkan berhala itu. Jadi para penyembah berhala tadi meminta kepada kedua orang itu untuk menjalankan peraturan syirik itu seperti yang saya sebut tadilah, boleh baca sendirilah supaya lebih ringkas. Jadi ringkas ceritanya beginilah. Jadi yang masuk neraka tu apa sebab dia? Dia masuk surga tu apa sebab dia? Tu poin yang paling utamanya. Jadi yang masuk neraka tu kerana apa? Kerana dia telah melakukan taqarrub. Mana syirik dia ni syirik akbar ataupun syirik jali, bukan syirik kecil. Cumanya ulama bincanglah. Kan ada ke ayat Quran sebut waman ukriha ada wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mana seorang yang telah beriman kepada Allah dan dia dipaksa jadi murtad ataupun perbuatan kufur lah. Terpaksa buat kerana dia dipaksa. Dalam keadaan hati dia mutmainnun bil iman, hati dia tetap di atas iman, perbuatan dia tidak menyebabkan dia jadi kufur. Jadi hak ni lagu mana ni cerita ni? Hak ni ulama kata makna dia tu sudah boleh terima. Tak tahulah dia ni jahil setahu mana, tapi maknanya perbuatan zahir dia tu selaras dengan hati dia. Berkait dengan hati. Kalau nak mengikut syarat Nabi Muhammad, kalau dipaksa tak apa. Sembelih lah. Sebab kalau tidak dibunuh seperti yang seorang lain tu kan dibunuh tu. Tapi orang itu tetap. Sini pula ulama khilaf juga. Setengah ulama kata kalau kita ni rakyat biasa, kita diberi pilihan lah. Mana kalau kita terpaksa melakukan perbuatan syirik dengan sebab dipaksa. Dan kita ni orang awam. Bukan ulama, bukan pemimpin yang menjadi ikutan orang. Itu tak apa. Tapi kalau dia pemimpin dengan sebab dia buat begitu boleh menyebabkan rosak masyarakat. Itu tak boleh.
Ada peraturan yang disebut oleh ulama. Ini orang biasa. Sebab tu ulama kata maknanya dia ni walaupun tidak jelas, tetapi kalau kita lihat kepada kaedah dalam syariat Nabi Muhammad berdasar pada ayat Quran tadi, dia ni hati dia sudah boleh terima dah perkara tu. Maknanya takarrub yang dia buat tu bukan sekadar perbuatan zahir dah, sudah jadi dengan batin dia pun gitu dah. Sebab tu dia mati tu dalam keadaan syirik kepada Allah. Dan syirik tu syirik akbar. Ada pun seorang lagi tu masuk surga tu kerana dia mempertahankan akidah dia tu. Maknanya syahid tu. Bukan syahid kecil tu. Mana syahid besar. Itu baik. Jadi kesimpulan hadisnya apa? Cuba tengok muka surat sebelah tu. Kita habiskan di sini. Jadi kesimpulannya bahawa syirik walau dalam perkara yang dianggap remeh, kecil saja oleh manusia, dia tetap bahaya syirik tu. Tak kiralah dalam apa bentuk sekalipun. Kayu kokka. Kadang tak nampak pakai cicing. Ramai orang pakai cicing. Tidak gitu. Ramai orang pakai cicing. Saya dulu pun pakai juga. 2. Kadang-kadang 3. Tapi bila kita bukan tak boleh pakai pun. Cuma dia jadi pecah dengan dia gitu. Tak pakai. Ada. Tak apa boleh pakai. Tak ada masalah pun. Tapi niat pakai tu lah kan. Satulah masalah. Kita pakai kayu kokam tak apa. Nak pakai. Tapi kalau ada niat dengan maksud. Kita kata unsur-unsur yang kita kata mistik lah kita kata. Ada unsur-unsur yang macam azimat gitu. Itu masalah. Itu yang jadi masalah. Sebab kalau pakar ni kita rasa macam selamat dengan pakar dia. Mana kita pergi pun rasa tentera hati dengan sebab pakar ni. Itu bahayalah tu. Mana bergantung tu sudah bercampur bau tu. Antara bergantung dengan Allah, bergantung kepada sesuatu tu. Sudah bercampur bau tu. Mana tidak murni syirik itu. Tidak murni tauhid itu. Sudah bercampur. Enggak, syirik ni mengikut ulama' dikatakan syirik akbar ni kalau berlaku 1% saja syirik sudah boleh merosakkan akidah dah. Sebab tu ingat nama dulu saya belajar akidah salah seorangnya dia panggil Ustaz Mak Maruk dulu. Ustaz Mak Sibahani dia panggil. Rasanya dia duduk di Capak Goceh tu. Dia kuliah masa tu kuliah di Masjid Ijaz tu lah ni, comel dah masjid tu. Masjid hok tepi katil, suk katil panggil dia. Dia warna hijau kayu. Masa tu dia mengajar. Saya ingat lagi dia sebut. Masa tu saya tak tahu apa tinggi saja ikut di kuliah dia lah. Dia sebut, dia kata syirik ni dia tidak serupa hukum matematik dia tu. Kalau matematik 10 tolak 1, tok guru atas langit hijau mana pun dia kata 9. Tapi bab akidah ni 10 tolak 1 dia jadi kosong. Tu dia punya CP matematik, CP akidah, CP tauhid. Saja rosak walaupun seberat debu saja kalau berlaku syirik dia rosak semua. Tak ning hak mana ada. Tapi tak ada sebut pula habis dengan dosa-dosa. Dosa tak habis. Pahala tu habis. Tak naya tu. Sebab tu dalam kitab ni pun kita akan jumpa. Akan datang. Nabi suruh buat. Nabi kata takut kamu ada kebergantungan hati pada sesuatu yang ada di tubuh kamu. Sama ada atas nama azimat ke watak. Tak kira lah. Mati ketika tu. Mati syirik akbar. Mati dalam keadaan terbatas tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Tu yang kita takut sungguhnya. Juga syirik ni dia tidak jadi nampak bedah atas belakang dak gitu. Boleh faham tak? Tidak kata bila syirik tu jadi berubah rayok kamu kau dak segar betul lah. Nasi pun kau nambah ada. Tu bahaya tu. Dia tidak terasa sebab ini masalah rohani, masalah yang bersifat batin. Orang beriman yang iman dia hidup dengan subur, dia boleh kesal perkara tu. Tapi kesal dia tu sampai habis pahala. Dan kena mengucap semula. Kalau mati dalam keadaan tu, Allah tak akan ampun. Bahkan kita pun tidak disyariatkan doa kampunan untuk dia. Siapa begitu? Berat. Sebab tu kena jaga sungguh tauhid ni. Sebab tu saya sebut hak kata Quran tu dia tak percaya ke Quran tu, mak dia menang ni. Anak dia ni tak percaya ke Quran. Pakai kepiah. Isteri dia pun untuk orang, dia mengaji, dia sebaya dengan saya lah. Mak dia menangis nak buat macam mana Ustaz dia. Saya pergi bercakap dengan dia. Allah kita kata lagu ni orang terlibat dengan ajaran salah ni. Dia tak boleh jawab, dia senyap. Jadi kita kecek suara. Tu. Dia tak percaya. Dia pun pelik macam mana Ustaz Din boleh percaya ke Quran. Dia tanya kita. Cuba bayangkan. Tak kena kita tak apalah. Sedangkan adik-beradik dia tu penegak sunnah semuanya. Mak dia, tiba-tiba anak dia Allah uji begitu. Tak percaya kepada Quran. Tak percaya pada ni. Hak asah ni.
Dia menjadi punca sumber agama tu. Allah, na'udzubillah. Sedih sungguh. Mak dia ada usia takut mati dalam keadaan gitu. Tak berubah lagi. 2 kali saya buat perjumpaan dengan dia, tapi susah lah. Dia pergi dengan saya kuliah. Lepas tu, dia bawa bihun, dia ada restoran. Kata berat juga gini. Lepas tu tak pergi pasal tu. Tu. Jadi bagi seorang ibu bapa, cuba bayangkanlah, anak dia tu antara yang cerdik lah tu. Belajar di SMIP dulu. SMIP. Dia apa? Sekolah SMIP. Wakaf Mak Jainat. Situlah. Saya sedih pergi jumpa dia, tengok anak dia pergi sekolah, menutup aurat. Tapi tak percaya pada Quran. Rangkaian dia ada di baik 12 tu. Lepas tu di kelas pun ada. Hak yang menyebabkan dia jadi itu, mak saudara dia sendiri. Fikir. Alhamdulillah, bersyukur kita ni tidak terlibat. Tapi orang kena penyakit tu, nak pulih tu, majlis agama. Saya rasa panggil dia sebab kita report semuanya. Keluarga dia lah report. Saya suruh report. Cuba bayangkanlah. Mana tak percaya pada Quran tu bukan bab syirik. Tapi besar lah tu. Kafir lah tu. Baik. Syirik ni memestikan pelaku dia masuk neraka. Tauhid mewajibkan, itu makna memastikan pelaku dia masuk syurga. Ni hukum agama. Pun dia serah pada Allah. Lah hak tu kita faham dah tu. Tapi gitulah makna syirik. Yang beza syirik dengan tauhid ni. Tauhid ni kalau masuk neraka pun dia tidak kekal. Tu. Tapi kalau syirik kekal. Bahkan ayat yang saya baca, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tu ayat tu kalau kita tengok dalam tafsir, syafaat pun tak akan dapat. Tak layak dapat syafaat. Orang yang layak dapat syafaat ni orang beriman. Dah kalau dia tak beriman, rosak dah iman, dia tauhid pun tak ada, nak dapat macam mana? Tiba-tiba secara terbuka menyebarkan syirik, tiba-tiba tidak bertindak, tu kesal sungguh kita. Bahaya. Yang ketiga, orang kampung ni pengalaman saya. Jangan kita ingat boleh jadi kita duduk mengaji seorang muslim dengan Maulana. Kejut tengok. Orang kampung tak kejut tu. Sebab saya pernah jumpa orang kampung, bila ada ustaz, dia tak sebut. Tapi saya yakin Syiah lah. Dibaca. Dia kata, pelik apa? Dia kata, kita buat salah. Sahabat Nabi pun ramai masuk neraka. Dia kata, ustaz yang ngajar tu ayat gitu. Tak ada tu kalau Syiah yang kecek gitu tu. Lepas tu saya kecek lain, kita seri kejut kecek lain. Lepas tu tanya pula, makcik lupa nak tanya, nama ke dia ustaz? Tak saya rayak pasal dah. Makcik ni pun berat juga ni. Tak saya rayak. Kalau rayak kan apa? Cerdik juga ni orang tua ni. Kita kecek, tak tanya lalu. Dia ingat dah lepas tu, kalau tanya lalu, takut dia kejut pergi kata kecek buat lain. Allah, makcik tak ingat nak tanya ustaz mana kata gitu. Makcik tak ingat. Nampak terharap nipu. Saya nampak dah. Ijah naik pun ni nak nampak. Tak serayak ni. Baik, orang kapal, ustaz ayat dia terima lalu. Enggak, kalau hak sepuluh disebut tu dah, Allah hak tu, orang kapal terima. Enggak ustaz kan. Lepas tu dia sebut pula ngaji. Habis pondok ngaji di Kelantan. Lepas tu tak puas hak ngaji, tubik luar negara pula ngaji. Enggak, tok-tok guru dia semua pakai serban. Panjang pula tu. Kita ni tak piah. Dah lah piah. Pendek pula tu. Misalnya benda-benda gitu orang kapal ni rebuh gitu. Tu mangsa dia, jadi mangsa dia. Sebab tu saya kata orang yang ada kuasa tak ubah tu, dia tanggung besar tu, bukan kecil tu. Kita tidak tahulah kesan kepada ucapan ajaran dia sejauh mana terkesan pada masyarakat. Tak tahu tu, tak buat kajian lagi tu. Cuba bayangkanlah. Cuba tengok lagi. Seseorang yang boleh saja terjatuh ke dalam perbuatan syirik, akan tetapi dia tidak tahu bahawa hal tersebut syirik. Makna orang yang jatuh dari syirik, dia tak tahu syirik. Dia buat syirik tapi dia tak tahu syirik. Hak tu pun masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Walaupun ada setengah ulama kata, ni kita tidak bincang dari sudut mana pihak kerajaan ni. Atas nama individu itu saja. Bolehkah seorang itu dia kata di hadapan Allah, saya tak tahu? Boleh. Awak telah buat syirik di mahkamah Allah ni. Awak telah buat syirik gini. Dia pun kata, saya tak tahu tu syirik. Agak-agak malaikat lepas ke? Tak. Tetap masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab dia hidup dalam situasi yang sepatut dia tahu. Bukan dia hidup dalam hutan seperti orang Saka ni, seperti orang hidup di Kelantan kita. Sepatut dia tahu seperti mana dia boleh tahu maklum lain. Sepatut dia tahu.
Mana itu sudah berlaku kecuali. Ni pendapat umum ulama ni. Mana dia tak boleh kata saya tak tahu syirik. Sebab boleh lah ni. Ya. Oh, saya tak tahu pun nak pasal apa sehari. Lama dah ada orang tak tahu misalnya. Boleh kata orang tak tahu dimaafkan. Tak boleh, tak kata gitu. Oh, tak apalah, tak apa. Cuma kita samai dulu dia tu. Lama dah tak pergi bala kita pun dia kata. Kita wui dulu ni sekeping. Lepas ni tahu tak? Oh, tahulah dia kata tak kena 200 100 ya tahu. Maknanya sini. Tetap masuk neraka juga. Tu. Dia gini kalau kita bincang dalam bab akidah ni, isu hak tak tahu ni, dia tak tahu tu sebab apa. Dia bincang secara detail tu. Kalau siapa menepati syarat dia tak tahu tu diizinkan oleh syarat, dia panggil ahlul fatrah. Dia panggil ahlul fatrah. Orang yang tak sampai agama sebenar. Kalau sampai apa hak salah, tetap dikira ahlul fatrah juga. Maknanya ahlul fatrah ni maknanya bukan kata dia masuk surga. Hak tu kita serah pada Allah. Kita jangan buat hukum sekali-kali terhadap orang itu. Serah pada Allah. Sebagai contohlah. Di negara China, saya pernah tengok satu program dia panggil Jejak Rasul. Jejak Rasul ni ialah nak panggil jejak kubur pun boleh juga. Sebab dia banyak pergi kubur nampaknya. Tak apalah, hak ni dia pergi masjid. Jejak Rasul dia masjid besar di China, di kawasan, saya rasa dia bukan kawasan tu, mana kawasan yang kira-kiranya orang Islam situ tu dia macam tak berhubung dengan dunia luar. Tapi Islam lagi ada masjid besar. Dia pun cuba ambil gambar masjid dari semua sudut di bahagian luar. Bila dia ambil di bahagian dalam, ada gambar Khomeini besar dalam masjid tu. Saya kata, ni masjid Syiah ni. Katakanlah, kata masyarakat situ tak tahu. Tiba-tiba puak Syiah lebih dahulu bawa agama, kata Islam, dia pun terima. Dekat dia yakin dengan pakaiannya. Syiah kan penampilan dia menarik. Maka orang situ terima. Jadi yang sampai tu ajaran yang salah. Syiah. Nak kira macam mana? Hatu surah tu ulama terserah pada Allah. Sebab dia kira kalau sampah pun yang tidak benar, itu masih dikira tak sampah hakikatnya. Hakiki gitu kita serah pada Allah, tak perlu hukum. Tapi kalau duduk di Kelantan nak cari ahlul fatrah payah tu. Kau cari hak tak pakai luar, pakai pampers saja lautan. Hak tu lain cerita. Ni kalau duduk berbaca Tapi kok mana orang kampung kalau kita fikir dak. Dia hanya hidup dengan dia pergi ke bendang dak, dengan lembu dia. Lepas tu pergi ke surau pun masih ada lagi payah, pak mau selipar pun tak pakai lagi. Ni yang kita nanya. Ikut royak terima belaka ni hak ni. Royak gapo pun dia terima. Gak ustaz tu mari mata pun buka 4 minit sekali buka mata nak. Nak royaknya waraknya. Gak orang gapo terima halal. Ni nyanyi. Kita duk main tak apa, moga dia tak kata Nabi dia tak kata Nabi kata. Duk main gitu lagi. Gerak no. Kalau sebut lagi tak boleh sekat tu. Maknanya dahsyatlah. Baik, terus cuba tengok lagi. Peringatan dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil. Hadis ni hadis ihzar. Hadis memberi peringatan. Dosa ni walaupun nampak kecil, cuba ayat kelalak ke kecil. Tapi syirik tu. Sebab apa? Sebab dia tu. Walaupun berkait kelalak, sebab dia tu. Yalah, kalau saya nak sebut banyak ni cikgu dia ni pengetua ni tak kata siapa seru pengetua sekolah hebatlah dia ni. Dia kena samai mahkamah, katanya tak tahu laki kau dia jumpa dengan saya lah. Dia kahwin ayah saya lah, mudah ayat gitu. Dia singgah masa kebetulan saya ada, dia bawa 5 perkara besi bak hok lemah selaginya misarima tu ada nyambil masa mana. Lepas tu, gapo dia ada lah perkara yang saya pun tak pernah dengar. 5 dia tunjuk. Ada belakang tak sini. Dia saya dengar dia ni. Dia kata ni ikhtiar usaha. Supaya Tok Hakim tu memenangkan kes ni kepada dia. Jadi Tok Hakim jadi penipala kali. Sekali jadi menang dia. Nak mempengaruhi hakim dengan azimat. Azimat lah tu. Hak Tok Bamawi. Ni pinjam sebentar ni. Sesaki ni kena hantar balik dia tu. Dia tunjuk pada saya. Hak saya ingatnya bersibak. Karat damak besi tu. Lepas tu misal rimah. Patah ada 3 perkara lagi. Nak kata lagu mana? Nak kata ahlul fatrah tu? Cikgu, guru besar, pengetua. Orang-orang begini, bila kita sebut dah, royak gini, dia kata ustaz kata tak apa. Ada ustaz kata tak apa. Ikhtiar. Sebab obat dia kata, sebab Panado ikhtiar. Kalau cahaya ke Manado, kapi apa tu lah. Ustaz tu bawa gitu lah juga. Nah, dia kiyah dengan Panado. Sebab tu Guru Menteri Besar Kelantan, almarhum, dia kata apa-apa ni kadang-kadang rosak dah otak.
Dia tengok orang duk jual awah timu, timu Cina, duk lepa-lepa. Dia jual awah dia nak buat gitu juga. Dia tu buah juga gitu. Betul buah tu, tapi tu buah timun. Dia tak apalah lama-lama gitu. Awak tu buah dia. Tak erti ke benda gitu? Dia kata apa? Buah juga. Tu dia jadi selaru tak bila kena penyakit ni. Dia jadi gitulah. Qiyas pun jadi orang panggil ma'al farid. Qiyas ma'al farid. Qiyas benda dua perkara yang tidak sama. Rosaklah. Buah dia yang buah timun nak qiyas. Lepas nak tahu. Kata jangan lepas. Apa yang kata tu buah timun tak ada apa-apa tu. Itu tu guru saya kata lagu tu lah sebenarnya. Sebab tu orang dia kekal dia pegang dengan sunnah ni dia cerdik. Walaupun dia orang kapur jadi cerdik. Baik, cuba tengok lagi. Yang kelima, orang itu masuk neraka kerana sebab yang tidak dia maksudkan. Akan tetapi dia melakukannya supaya terbebas dari kejahatan para penyembah berhala. Poin yang kelima ni kena ingat. Sebab ramai ulama kata, perbuatan zahir ni dalam bab syirik, kalau dia tidak niat pun dia tetap jadi rosak juga akidah. Katakanlah niat dia. Dia tidak niat pun, cuma dia tahu benda tu syirik tapi dia buat juga kerana nak lepas diri dia. Ataupun kerana dia berlakon, tak boleh. Sebab manusia boleh jadi syirik kalau tidak berkait dengan hati pun, perbuatan zahir pun boleh jadi syirik juga. Dia tak boleh kata dia tak tahu. Kan ada kan yang berlakon jadi tak cari selain kita. Atas perahu. Look, saya tengok gambar video atas perahu, pakai tak car, warna orange pakai dia. Nah, lepas tu dia kecek pun sebab tak car, kecek tentang ketuhanan. Ada kata itu bukan serius berlakon saja tu. Lepas tu ada hak berlakon suami isteri, dia lafaz cerah dah itu kan beberapa kali. Hak kita nampak tu sekali ya, tapi nak boleh jadi tu pengaruh kata tak nampak ria tadi. Buat kali lagi. Siapa tiga tidak jatuh talak tiga tu. Dia tak boleh gurah tu. Apa sepoi juga bab syirik tak boleh. Berlakon melafazkan lafaz cerah dia harap tu boleh jatuh talak. Semua kata gitu. Jadi kalau kita kena ingat, makna sini ni dia poin yang kelima ni mengambil kira pandangan yang mengatakan bahawa seseorang yang melakukan syirik secara zahir tetap kita hukumkan syirik, masalah niat dia tu kita serah pada Allah. Itu pendapat tu. Jadi hak tadi macam mana hati dia tenang, hak tu bab lain, hak ni bab lain. Maknanya dia perbuatan dia tu zahir tu syirik. Tapi di sini bila Nabi sebut dia masuk neraka, maknanya setengah ulama kata dalam syarah yang sempat saya rujuk ni, dia kata maknanya dia ni hati pun sudah terjejah tu. Sebab tu kata dia masuk neraka. Sebab kalau dalam ajaran Nabi ni sebenarnya boleh seseorang itu dipaksa mengatakan Tuhan itu tiga. Kalau tidak akan dibunuh ataupun dipotong telinga ke, dia orang yang memaksa tu mampu buat begitu. Bukan budak 2 tahun paksa dia. Kalau budak 3 tahun pakcik kena kata Tuhan tiga. Kalau tidak saya tikar. Pisah tu pisah mainnya gitu ya. Dia pun takut. Pada budak 2 tahun. Orang lama kata tak lihat tu. Tu tidak orang panggil paksa budak 2 tahun pakai paper lagi tu. Maknanya pemaksa tu mampu buat. Bila dia kata bunuh, dia boleh bunuh sungguh. Itu baru termasuk dalam bab ikrah. Bab ikrah. Maka kalau bab syariat Nabi Muhammad ni tak apa dia buat gitu. Makna hak ni Nabi kata masuk neraka, makna hati dia sudah terjejah dah tu. Tapi kok mana penghukum zahir kena ingat, perbuatan zahir manusia sudah boleh dihukum. Hati dia serah pada Allah. Cumanya kerajaan ni dia adalah prosedur dia. Kena panggil. Awak buat gini, awak tahu ke tak perbuatan awak tu syirik? Zahir tu. Dia mesti masukkan sebab tu orang terlibat dengan syirik ni. Dia tidak dipancung selalu. Tidak dibunuh selalu. Kadang-kadang bertahun-tahun tu dia rawat kaunseling tu. Kerajaan kena kurung lah. Jangan lepas gitu. Ni duk lepas rata gigi tu tak boleh lah. Tak boleh kena buat dalam sangka dia. Tak boleh lepas gitu. Bahaya. Baik, seterusnya. Yang keenam, seseorang Muslim jika melakukan syirik, maka batallah Islam dia dan dia akan masuk neraka. Ni statement umum, kenyataan umum. Kerana ia Muslim, jika tidak Muslim, maka tidak dikatakan dalam hadis ia masuk neraka. Bila kata masuk neraka dengan sebab dia korban lalat tadi kepada berhala, makna dia ni Islam. Dia ni beriman. Yang ketujuh, amalan hati adalah maksud yang terbesar. Dan demikian juga menurut para penyembah berhala, di mana mereka memerintahkan untuk berkorban. Berkorban ini iaitu mempersembahkan sesuatu dengan niat untuk taqarrub. Kita boleh faham daripada kenyataan Nabi dia ni masuk neraka, makna dia korban itu bukan terpaksa sebenarnya. Dengan niat itu. Itu maksud dia. Makna dia boleh terima. Maknanya orang ni mungkin jahil sangat ni. Ataupun macam mana tak tahulah. Yang ke-8,
Menyembelih korban termasuk ibadat. Maka itu wajib ditujukan hanya kepada Allah sahaja. Dan memalingkan ibadat tersebut pada selain Allah merupakan syirik akbar. Yang kesembilan, keutamaan tauhid dan besarnya manfaat yang dikandungnya. Mana tauhid ini sangat besarlah. Kata kunci kejayaan. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Itu kesimpulan hadis lah. Jadi kandungan bab ni boleh baca sendiri. Kandungan bab ni sebenarnya dia bincang kesimpulan daripada awal lah. Apa yang ada dalam bab ni. Jadi saya setakat itulah dulu. Kandungan bab tu boleh baca sendiri. Ada apa-apa persoalan ke? Kalau nak tanya boleh dipersilakan. Tak ada ke pengurusi. Pakai tanya lalu. Yalah, sampai tu kalau ada nak tanya saya nak sebutlah. Saya pernah jumpa seorang hafizah. Seorang hafizah kan. Saya tak sebutlah di mana. Dia ada berlaku satu kes di asrama dia. Tak apalah. Jadi adalah orang ni mana kita cari ni kira-kiranya orang yang sudah faham dah asas-asas tauhid syirik. Orang yang kita rasa dia tidak melakukan perbuatan syirik lah dalam bomo tu ataupun rawatan tu sebab ini ada gangguan di asrama. Tiba-tiba ustaz ni dia kata dia rasa macam ada sesuatu lah dalam kalangan pelajar ni. Dia tahu sebab tu beda dia. Dia ni bagi saya ustaz ni ialah tak tahu saya pun lost contact dengan dia macam mana. Bila dia buat tu dia kata macam ada sesuatu yang tak kena ni. Bukan buat tahu orang sangat ni. Dia pun bisik ke telinga saya. Dia kata ada di kalangan pelajar ni dia simpan sesuatu ni. Cuma saya tak nampak. Tapi mengikut ilmu dia begitu. Saya tanya seorang-seorang pelajar tu. Ada seorang pelajar tu dia mengaku lah. Dia ada pakai ikat pinggir. Ayah dia beri ikat pinggir tu adalah azimat. Besar ikat pinggir tu. Saya kata, saya nak tengok. Dia pun pecah. Terkejut kita. Butuk-butuk gitu. Dia kata ayah beri bila. Ayah beri lama dah. Makna ayah suruh pakai ni supaya tidak diganggu oleh jin dan sebagainya. Dia pakai semua lah tu. Oh terkejut saya. Saya panggil, saya kata perbuatan anti ni bahaya ni. Jadi ustaz tu bawa tu dia kata ni syirik ni ustaz dia bahaya ni gini. Sehingga dia bila dia baca Quran dia terasa tu kesal tu. Ilmu ni ini ilmu. Sehingga kita terpaksa counselling pelajar tu dalam bab syirik. Panggil ayah dia tak boleh buat begini. Ayah dia kata tu ustaz yang bagi, ustaz kata tak apa. Dia kata tak boleh. Banyak anak kita yang tak tahu apa asal agama tak kukuh lagi. Dalam keadaan mesti tak seroyak lah. Mesti bila ada duk pengen gitu seroyak lah. Mesti dah hati gis itu. Syirik-syirik ni bukan tolak Tuhan. Tengok Tuhan retak, tengok duk pengen retak. Tu makna syirik. Bercampur bau tu. Hak tolak Tuhan tu dia panggil mulhid tu. Hak ni syirik-syirik ni bercampur bau. Walaupun sebesar zarah pun. Gangguan tu bila ada. Sedangkan Nabi, hak watak, hak duk ditekak haiwan pun Nabi suruh buat. Kita akan jumpa juga dalam hadis ni. Hak dah buat daripada tumi arnak tu. Dulu orang Arab dulu dia gantung kalung ni dan dijampi oleh bomo lah. Tujuan letak di tengkuk haiwan itu, kalung tu sama ada tulang ikan ataupun tumi arnak yang dijampi oleh bomo supaya binatang itu tidak kena penyakit. Perbuatan syirik lah. Bila masuk Islam Nabi suruh buai semuanya. Hak duduk di tubuh awak, di tubuh binatang awak kena buai semuanya. Tak boleh. Sebab apa nak jaga akidah. Ada berlaku gitu. Jangan main-main tempat kita. Padahal ayah dia tu kira nak dah kepada agama tu. Siapa sanggup anak, harta anak ngapa. Tapi boleh berlaku. Tu saya jumpa sendiri. Ayah dia memang bagus. Tapi nak buat macam mana? Ustaz ni bahaya juga. Ustaz ni pun. Okey, boleh. Dia soalan tu jelas dah tu dah. Tak payah ulah tu. Dia beginilah mudahnya. Pertama sekali, kenyataan itu karut. Itu pertama sekali. Dari segi kenyataan itu sendiri tidak betul. Kecuali ada dalil, kita nak dalil. Yang kedua, apa yang disebut tu berkait dengan apa? Berkait dengan fiqh ke? Berkait dengan akhlak? Tak, berkait dengan akidah tu. Itu berkait dengan akidah, kepercayaan. Apa maksud Nabi Ilyas jaga tumbuhan? Apa maksud? Apa maksud Khadir itu? Dia sebutannya kena Khadir sebut. Apa maksud Khadir jaga air? Banjir tempat kita tak boleh nak ejah kau. Sebenarnya kenyataan itu tak ada asas pun. Dan saya yakin kenyataan ini ada sebut dalam kitab tertentu. Kita percaya tu. Ada sebut. Dia hanya nakalkan saja. Dia pun tak tahu betul ke tidak.
Baik, tak apalah. Perbuatan itu, ya, kepercayaan itu. Bagi saya, perbuatan kalau percaya gitu, dia kesal daripada percaya gitu. Tengok sana lah. Bui Saleh. Padahal tak ada pun Nabi Ilyas tu. Sebab dia percayalah. Dan kepercayaan itu dia boleh meningkat tu. Jadi perkara yang boleh jadi pemuja, boleh jadi rasa takut, mengagungkan. Itu bahaya. Boleh bawa pada syirik. Begitu juga Khatib jaga air. Hak jaga kawasan ni sebenarnya tak tahu mari daripada mana. Kalau dalam kitab Syiah tu memang ada. Wali-wali jaga. Oh, kalau saya nak sebut berat lah. Pernah masuk tak? Biar saya nak sebut satu. Kini pernah saya hadir. Nak tengok ya. Tapi kena bayar fee dia nak masuk. Dia panggil popok suruh pitih ni. Kita nak boleh pitih ni. Melelah jelas. Dia pakai suruh gitu ya. Saya kata saya nak tengok. Boleh. Tapi kena bayar ustaz dia kata. Sebab masuk tu dia ada fee dia kena bayar. Berapa? 50 ya? Allah mahalnya. Gi juga lah kita. Nak tengok. Allah. Saya tak pernah tengok barang-barang tu. Apa ni, star record, pala ayam. Tak tahu sampai bila tu. Lepas tu dia punya dolar tu, tenaga, lepas tu banyak benar. Duit, hak tahu sikit-sikit. Hak tak jumpa kita nak cari. Kijak tu mama, sipai barang-barang gitu. Dia likung ramai-ramai ustazah. Ada ustaz pada kita duk keli. Kita kata kalau boleh duit ni aku nak tengok nombor siri dia. Buat daripada pukul 12 malam sampai dekat subuh. Tak tobik duit tu. Dia kata nak mari dah tak jadi. Lepas tu dia pun tobik luar rumah tu, dia cek tengok. Rupanya penjaga kawasan ni tak benar. Duit tu diturunkan pada malam itu. Tengok tu barang menipu belaka tu. Hamba boleh kecek lagi tu. Malam Rasulullah mari jumpa hamba. Apa tak boleh? Apa nak kecek? Sebab tu Islam ni dia jaga dah. Benda-benda gitu dia tidak iktibar dalam agama kita. Hak iktibarnya Quran hadis. Pegang hak tu tak sesat. Nabi bui jamin ni. Hak lain dak. Maknanya kalau ada orang bercakap melepasi daripada apa yang disunnahkan oleh Nabi, Quran, hadis, amal sahabat, kita kena tolak walaupun kita tidak boleh berhujah pun. Tu cara agama. Sepuluh tadi, mana dalil? Tak ada. Nabi Ilyas jaga. Nabi Ilyas ni pegawai Tuhan ke? Tidak malaikat ke jaga benda-benda gitu. Berat tu. Lepas tu itu kepercayaan tu Khatib. Lepas tu dia banyak lagi. Dia tidak sudah situ tu. Dia banyak lagi perkara lain tu. Supaya penjaga kawasan. Dia kena puaskan hati penjaga. Sebab tu dia kena baca wirid-wirid tu. Dan kena hadiah pada penjaga kawasan tu. Kalau tidak banjir pula kita tu. Tengok tu. Tak syirik tu. Sedangkan perkara itu, masalah tumbuh dan sebagainya, semua tu kerja Allah tu sebenarnya. Kerja Allah tu. Tak ada hak manusia tu. Di situ tak ada hak. Allah semuanya. Tu tiba-tiba letak kerana orang ni lah jadi tumbuh jadi baik. Nak pergi ambil herba apa kena wisalah kerja. Wisalah tu apa maksud? Minta izin tu. Itu maksud wisalah. Baik, kau tahu wisalah dia buat warna kot. Pak kau pergi ambil begitu. Dia tak apa kau. Kau dia kekeh betul. Tak ada apa juga. Kepercayaan. Orang lain pergi ambil, Cina pergi ambil pun tak ada wisalah kepada Ilyas ke apa. Nabi Ilyas. Kepercayaan. Bahaya tu. Dia akan ada satu keyakinan. Keyakinan itulah sebenarnya kita kata bahaya tu. Jadi kukuk mana pun katakanlah berlaku. Ni pernah berlaku. Allah malah nak sebut lah. Pengalaman kita bergaul dengan popok ni. Katakanlah. Misalnya saya nak sebut ni sebab ni pernah berlaku. Kita ada pengalaman. Pengalaman nak tahu ikut. Masalah dia hidup keceknya kita pergi, kita tanya. Ni Khadir lah, tanya dia. Dia kecek. Tak nampak, kita tak nampak. Dia kecek. Telinga dia dengar, telinga kita tak dengar. Tak aci tu gitu tu. Mana kita tak layak nak dengar suara Khadir tu. Tak apalah, saya ada pengalaman tu dengan popok sesak ni. Hak ni katakanlah. Tiba-tiba dia pergi ke tempat tu, dia wisalah. Ilyas jawab. Lepas tu Ilyas pun tubik dalam rupa seorang manusia. Orang ni memang dia akan kata Ilyas tu. Tidak gitu kan? Mudah ya kalau kita tanya Ilyas ni lagu mana rupa dia. Engkau Ilyas ni sampai bila? Macam mana awak boleh tahu hidung Ilyas ni gini? Dia kata orang yang tidak ikut bidan ni dia tak tahu. Dia akan jawab gitu. Dia akan jawab gitu. Saya pernah jumpa ni. Saya pernah masuk dalam bilik dia suluk tu, dia bercakap dengan orang tu, bercakap orang tak ada, kita tak nampak. Bahkan kita kata, jadi saya nak tanya orang yang dia bercakap rijalul ghaib tu, saya kena tanya dia. Saya kata tak boleh kau saya nak direct dengan dia. Lepas tu kalau dia jawab, saya tak dengar, tak apalah awak tolong ayat. Ni tak kena ayat ke dia kena ayat. Seolah kawan tu tak faham bahasa Melayu.
Ngaruk sungguh. Ni kuning berlaku ni kami. Nak ayat apa ni? Kena ingat, hak kata ustaz ni depan orang Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak. Bila dia yakin saya jadi pengikut setia dia benar kita masuk tempat dia ibadat malam terkejut. Ustaz ni pakai jubah putih, serba putih. Tafsir Quran tak apa tengok terjemahan ni. Tengok tafsir Quran, ngajar. Mati dah dia. Banyaklah benda dengan batu, stopok batu ni, batu bukit ni air laut ni ada belakang dengan wasbah besar bola pada wasbah. Bapak dia ni okcik sampai kecil sekali. Dia kata astagfirullahalazim. Pengikut dia memang teruklah ustaz ni. Tapi orang panggil setengah terpanggil tu guru dia. Tu. Banyak saya jumpa. Hak cicing duduk rumah apa ni cicing. Sebut sasa ni cicing ni, kesal cicing ni begini. Ustaz tu. Tulis kitab tajwid ustaz ni. Macam mana? Tu na'udzubillah min zalik. Bahaya. Sebab tu orang agama ni dia berdosa kot tu ya. Dia tak nipu orang. Nipu dah tu benar tu. Berat pada nipu biasa dah tu. Orang tak nampak dosa dia. Tapi situ sebenarnya dia dapat dosa banyak. Na'udzubillah min zalik. Okey, gitu. Jadi maknanya salah tu. Bahkan kalau nak tanya kita tu dia berada di atas landasan nak pergi ke syirik tu. Sebenarnya perbuatan kepercayaan begitu tak ada asas langsung. Tanya enggak dia ambil mana? Tanya dia ambil mana? Itu termasuk perkara ghaib. Ilyah Khadir ni termasuk perkara ghaib. Tak tahu dalam Quran pun tak ada sebut. Kalau kia Bukhari mati dah dia ni. Dia beginilah mudah. Saya nak sebut beginilah mudah bab Khadir ni. Kita pun belajar dah dengan Maulana. Baiklah kita terimalah dia tu khilaf. Kita terima khilaf dan ramai. Setengah-setengah kita kata jumhur kata dia ni masih hidup. Jumhur kata. Betul kalau jumhur tu boleh dipertikaikan lagi tu mengikut ulama. Baiklah kita terimalah. Kita nak tahu juga orang yang kata Nabi Khadir hidup ni siapa yang kata. Jadi hak kata hidup tu sekadar hidup je. Ulama yang kata hidup dia sekadar hidup. Sekadar tu saja. Tetapi orang yang sungguh sangat nak kata dia hidup, dia nak gapo sebenarnya dengan kata Khadir hidup. Dia ada sesuatu di sebalik itu, bukan sekadar hidup seperti mana ada juga ulama hadis kata hidup ada. Tapi ulama tu tak percaya tu jumpa dengan Khadir. Hidup je nak ayatnya. Ni Nabi Khadir mari nak minggu. Bahan nasi biryani rumah dia. Lepas tu kata dia pergi situ, pergi sini Khadir. Boleh seru nama Khadir. Itu lain tu. Tak ada ulama hadis kecek gitu. Popok ni popok sopi, popok tarikat. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, boleh tengok dalam internet dia buat senara. Antara ni pandangnya ulama yang kata dia masih ni dalil dia. Bagi saya lemah tu dalil tu. Kalau kita tengok. Bukhari kata dia mati. Dan kalau kita kata dia mati, selamat. Banyak kala selamat kita. Syiah pun tak boleh guna. Sebab Syiah guna hadis Khadir ni hidup. Nak ayatnya, email kita 12 kita hidup. Pelik apa? Khadir mung tu lebih lama daripada email 12 dia. Kalau Khadir boleh hidup lebih lama lagi. Enggak email 12 ni, selepas Nabi dah. Kenapa kamu tak boleh terima email kami masih hidup? Kamu boleh terima Khadir. Kamu ada Khadir. Kami ada Imam Mahdi Al-Muntazar itu. Segar Syiah situ. Lepas tu mari popok sesak pula kait dengan Khadir, seru Khadir. Banyak tu kesan buruk dengan kata Khadir hidup. Enggak Bukhari ni tak kuat ke hadis Bukhari ni. Tu masalah. Jadi orang yang ada Khadir hidup dia ada kepentingan dia. Jadi kalau kita kata Khadir mati mengikut pendapat yang kata Khadir mati berdasar Bukhari dan sebagainya, selamat kita. Banyak kala tertutup tu. Nyata pergi sekali habuk jumpa Nabi. Mana sabar. Nabi pergi berapa puluh kali, 23 kali Nabi tu setelah peperangan. Tak pergi sekali habuk. Tak bunyi dalam hadis sahih. Kata Khadir tu pergi bantu Nabi. Tak jadi sahabat Khadir. Sebab dia tak jumpa Nabi. Banyak perkara. Dan mengikut ulama tu, besar tu poin tu. Dia tak pergi jumpa Nabi. Besar tu dalil tu. Apa tak pergi? Popo dia jawab kan? Nak kata mana dia tak pergi? Dia jawab gitu dalam internet. Perbincangan dari saya, Allah kata nak macam mana? Jadi hak perkara tadi pun sebenarnya bahaya tu. Semua tu sebenarnya dia pergi kepada nak menjangkau perkara ghaib. Sebab tu kena ingat, kena tekan, perkara ghaib ini tidak boleh kita panjangkan melebihi daripada nas. Kalau tidak bahaya. Sebab tu ulama kita buat ketetapan awal lagi. Sebab tu saya bincang, saya gunakan satu teks kuliah bincang tentang Jibril yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Ashqat. Dalam muqaddimah dia sebut, kenapa buku saya tentang malaikat ni kecil saja, tidak banyak muka surat, 100 lebih saja. Sebab saya tidak mahu bincang lebih daripada apa yang disebut dalam nas. Sebab Jibril ni termasuk perkara ghaib.
Jadi setiap kali dia buat kenyataan terjadi, dia kemukakan kalau ada ayat Quran. Kalau tak ada, dia kemukakan hadis. Kalau ada hadis. Kalau ada hadis setakat tu saja dia sebut. Sebab dia nak mendidik masyarakat perkara gaib ni, jangan kita panjang-panjang ke perkara itu melebihi daripada nas. Kalau langgar disiplin tu, rosaklah. Tu ya sebenarnya. Sebab tadi misalnya, itu perkara gaib Nabi Ilyas tu. Nisbah pada kita. Daripada mana awak ambil nak bercakap mudah-mudah gitu? Sebab itulah salah satu ciri ajaran salah ni, dia suka meramal ke sesuatu. Jelas ulama sebut. Orang jenis kecek benda-benda atas angin, tak jejak bumi, tak kena berhati-hati. Sebab Nabi tak ajar gitu. Sahabat Nabi tak ajar. Cara hidup agama tidak begitu. Tu kena ingat tu. Okay, ada soalan lain ke? Saya sebut supaya kita cek. Kalau jenis kecek jenis tak apa-apa bumi tu, kena beringat lah. Kena beringat. Tu yang mudah. Tak suruh kata dia kafir, tak suruh kata sesak, tu suruh tok peti. Dia kata tok peti tak boleh harap. No, awan. Bukan saya kata tu, dia kata. Dia kata, saya tak kata gitu, jangan silap faham pula. Dia kata, siapa dia tu tak ada, tak boleh nak ngoyak lah. Rahsia lah tu. Okey, ada soalan lain ke?